الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات
innahu lahaqqun mithla ma annakum tanṭiqun. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Baik, jadi untuk sejak tuan tadi ringkas pada malam ini ayat nomor 21 ini sampai ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pertama sekali wafi anfusikum, fi ini adalah majaz jaiz ya. Kemudian juga anfusikum nanti juga ada fa. Hukumnya ikhfa ini dan afala tubsirun ba itu qalqalah sughra. Baik, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Ini untuk kita panah balik ialah ingat balik. Ba qalqalah sughra ini bunyi dia macam mana? Tuba memang dia ada lantunan ataupun kita sebut mudah ada echo sikit bunyi tu kan. Tubsiru. Baik, ini ada tiga pandangan ulama tajwid dan qiraat.
Yang pertama sekali ialah bunyi yang semua sekali qalqalah sughra ini akan bunyinya dengan cenderung baris atas. Jadi dia bunyi macam mana? Tubasiru. Dia cenderung kepada baris pada atas. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua ialah cenderung kepada baris sebelum. Sekarang baris sebelum ialah tak ini baris hadapan. Jadi tubusiru. Payah sikit lah, tapi itu pandangan yang kedua. Dan pandangan ketiga ialah tidak kait ke mana-mana. Sautun mustaqim. Makna ta'rif untuk qalqalah ini pun ialah sautun mustaqim, suara yang tersendiri, tak ada kaitan dengan mana-mana baris. Maka dengan itu tuan-tuan, yang ini kita tahu hanya melalui talaqi lah. Guru-guru kita membaca apa semua. Dan bila Ustaz semak dalam masalah ba ini tuan-tuan, hampir sepakatlah ulama-ulama Al-Quran yang baca tuba macam bunyi ba sikit. Nah, afala tubsirun. Cuba. Tubsirun tu macam ada bunyi ba sedikit. Tapi itu suara yang keluar daripada ba yang mati qalqalah sughra. Boleh tuan? Jadi ini untuk kita ulang balik, memperingatkan baliklah, itu saja. Dan kita baca satu ayat tuan-tuan untuk qiraat ringkas pada malam ini. Yang kita baca ramai-ramai tadi namanya bacaan Hafs daripada Asim. Yang ini tuan-tuan sudah maklumlah, kita dah selalu mengulang-ulang bacaan yang kita sebut sebagai Hafs daripada Asim. Kemudian malam ni kita nak baca bacaan yang ada sedikit beza tapi dibaca juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bacaan Warsh daripada Nafi'. Warsh daripada Nafi'. Cara perubahannya ada sedikit. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang A ini mad badal dan A ini, dua-dua mad badal ini baca 6. Ya. Akhirin. Cuba. 6 harakat. Majais pun 6 juga. Jadi maknanya A ini 6, Ma ini 6, A ini pun 6. Tiga-tiga itu 6 berlaku. Kemudian A ini dengan baca dengan taklil. Tahum T itu imalah tidak. Taklil sahaja. Atahum. Coba. Atahum. Sengit sikit saja. Itu taklid. Baik, kita cuba tuan-tuan. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Baik, itulah dia bacaan Warsh daripada Nafi'. Walaupun sedikit berbeza dengan bacaan biasa kita, tetapi dia juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan boleh ingat, alhamdulillah. Kalau tak boleh ingat lagi pun tak apalah. Yang penting di sana ada bacaan lain kita belajar sedikit pada malam ini. Baik, siap-siap rahmatullah sekalian. Wadh-dhariyati dharwa. Demi angin yang menerbangkan.
falhamilati wiqra, dan awan yang mengandung hujan, faljariyati yusra, dan demi kapal yang berlayar dengan mudah, falmuqassimati amra, dan demi malaikat yang ditugaskan untuk membahagi-bahagikan urusan. Innama tu'aduna la sadiq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Wa inna ad-dina la waqi', sesungguhnya hari pembalasan itu pasti akan berlaku. Tuan-tuan muslim sihat rahmat Allah sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan waw. Waw ini, dia waw ni banyak, ada waw ataf, waw ibtida ataupun istinaf, waw qasam. Yang ini waw qasam. Waw qasam ni maksudnya sumpah, demi. Nah, dan sumpah ini kita biasa buat ialah wallahi, nah, wabillahi, watallahi. Orang manusia hanya boleh sumpah tiga ni je, ya, tiga ini saja, iaitu wallahi, wabillahi, watallahi. Nah, tiga ini saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua yang Allah nak, tidak ada masalah bagi Allah. Dan memanglah Allah ni dia memiliki semua perkara. Dia bersumpah dengan angin, dengan awan, dengan apa sahaja dia nak. Wasyamsi, matahari, wan najmi, bintang, wadduha, demi waktu duha, dan lain-lain. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada manusia boleh pertikaikan. Baik. Apabila Allah memulakan yang qasam seperti ini, tuan-tuan, maka para ulama telah buat kajian. Ini kerja para ulama, dia kaji. Di dalam ayat-ayat selepas ini akan ada, sama ada salah satu ataupun tiga perkara. Tiga perkara ini sama ada tiga-tiga ada ataupun salah satu sahaja. Baik. Apa dia? Yang pertama sekali ialah tentang uluhiyah, tentang ketuhanan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam semua ayat Quran itu memang menunjukkan keagungan Allah, cuma spesifik disebut tentang uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu satu. Nombor dua, kalau itu tidak ada, maka boleh jadi yang kedua ada, iaitu sidqun nubuwah, benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqur risalah, kenabian Nabi apa semua itu benar, itu ada. Itu yang perkara yang kedua. Dan yang ketiga, kalau dua ini tak ada, ya, yang ketiga ialah tentang yaumil akhirah ataupun yaumiddin, hari akhirat, hari pembalasan. Ini tiga perkara. Sama ada ketiga-tiga sekaligus atau ada salah satunya. Dan tuan-tuan nampaknya ayat nombor 5 dan 6 itu Allah dah tunjukkan bahawa ini cerita tentang hari akhirat. Apa dia? Innama tu'aduna la sadiq, janji kami pasti benar. La ini lam taukid, pasti benar. Wa inna ad-dina la waqi', dan hari pembalasan hari akhirat itu pasti akan berlaku. Nah, jadi sudah ada yang pertama itu. Jadi ulama ni kerja dia perhati, dia kaji, dia mutalaah, dia bincang, murajaah, dan begitulah seterusnya, tuan-tuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala buka kepada mereka banyak rahsia-rahsia Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang angin, awan, kapal, malaikat. Ulama bincang kenapa mula sebut angin, awan, kapal, malaikat yang tugaskan begitu begini semua sekali itu, tuan-tuan. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa yang aku janji itu, yang disebutkan oleh Rasul kepada kamu itu pasti benar. Wa inna ad-dina la waqi', dan hari pembalasan itu pasti ada. Dan itu jugalah yang diberitahu oleh Rasul. Baik, tuan-tuan. Para ulama dalam hal ini dipanggil tanasubil ayat.
perkaitan antara ayat pertama, ayat kedua, mula-mula sebut apa ni, angin, awan, kapal dan seterusnya itu, apa kaitannya tiba-tiba yang aku janji itu pasti benar. Apa kaitannya tiba-tiba hari akhirat pasti akan berlaku. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Kata para ulama dalam hal ini, mufassirin menyebutkan bahawa Allah nak mula-mula tu Allah tunjukkan kuasanya sedikit demi sedikit. Mula-mula angin, lepas tu sebut awan, lepas tu sebut kapal, lepas tu sebut yang lebih besar sikit malaikat. Jadi aku boleh buat semua tu, angin, awan, kapal, malaikat, aku boleh buat belaka. Dan aku telah buat pun. Jadi apabila aku telah buat semua perkara itu, apa kepeliknya kalau aku nak buat bahawa hari akhirat itu ada? Pelik ke tuan-tuan? Jawapannya bagi orang beriman sangat-sangat tidak pelik dan sangat-sangat masuk akal. Sebab Allah boleh buat semua yang lain. Alam ini boleh buat, langit, bumi, bukit, bukan semua boleh buat, dan berjalan dengan begitu baik sekali segala alam ini, kecuali manusia lah yang merosakkannya. Kalau ini semua boleh buat, apa masalah bagi Allah untuk mendatangkan satu alam lain yang dinamakan wa innad dina lawaqi', iaitu hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pembalasan kepada setiap manusia. Jadi ini menunjukkan bahawa benda ini pasti boleh berlaku. Sebab tu tuan-tuan, Ustaz sebelum ini pun Ustaz telah sebutkan bahawa hari akhirat, hari pembalasan ini pasti berlaku secara orang tu beriman pasti berlaku, ataupun secara logik akal pasti berlaku juga. Logik akal kita pun kena kata pasti berlaku. Kalaulah seorang itu dia pakai logik akal dia kata tak ada hari akhirat. Kenapa tak ada? Sebab logik mata kasar dia, kalau mati masuk dalam kubur, selesai. Kampung semua tanam semua habis, selesai begitu. Itu mata nampak dia lah, mata logik dia gitu. Tapi tuan-tuan, kalau itulah yang kita terima, maknanya kita mengakui bahawa atas muka dunia ini tidak berfaedah pun menjadi orang baik. Tak ada faedahnya kita sembahyang, tak ada faedahnya kita puasa, zakat, haji, tak tipu orang, tak rasuah, tak guna kedudukan kuasa kita untuk kebaikan untuk kita. Semua kita tak buat belaka tu, tak ada guna lagi. Kenapa? Kerana mati, yang baik mati masuk kubur selesai, yang jahat mati masuk kubur selesai, serupa je. Jadi untuk apa sembahyang ni? Untuk apa puasa? Tak lama nak puasa ni. Harap-harap tak fikir dia tuan-tuan Ramai orang ucap selamat hari raya awal katanya dah. Kok tak dapat raya pula. Allahumma ada harap-harap. Hajinya, zakatnya, semua sekali, apa guna kebaikan kalau mati selesai? Jadi logik akal tak boleh terima. Maknanya orang jahat akan menang atas muka dunia ni tanpa ada hari pembalasan. Orang yang ragut orang, dia terlepas. Jarang-jarang kita dengar si peragut ditangkap kan? Jarang. Yang kita dengar orang kena ragut itu ICU, cedera, masuk hospital, mati, itu kita dengar lah. Tapi tangkap yang si peragut jarang-jarang. Jadi maknanya dia sentiasa untung. Si penipu pula, menipu dengan segala-gala caranya. Buat undang-undang yang dia buat undang-undang tu, akhirnya dia guna undang-undang untuk lepas diri sendiri. Ni tak nak kata siapa-siapa, umum-umum kan. Cuma nak cerita tuan-tuan, itu hakikat dunia. Untung, sentiasa untung. Jadi kalaulah mati tu serupa semua sekali, baik jadi jahat selalu tuan-tuan. Yang tuan-tuan tak minum arak ni kenapa? Kita tanya dah. Kerana saya yakin ada pembalasan. Betul tu. Sebab yakin ada pembalasan Yaumuddin, hari pembalasan. Kalau tak ada, buat apa? Minum terus lah. Kenapa? Sebab mati serupa pun. Bawa pergi semayang pun mati gitu juga. Saya tak semayang pun mati gitu juga. Baik minum arak selalu tuan-tuan. Kalau tak ada,
Tetapi makna kita yakin mesti ada hari pembalasan. Orang bukan Islam pun kena percaya bahawa ada hari pembalasan. Kenapa? Kerana kalau tidak dia jadi baik, memang rugi serugi. Menjadi baik memang rugi serugi-ruginya kalau tidak ada hari pembalasan. Jadi maknanya logik akal pun kena terima, beriman pun kena terima adanya hari akhirat. Lebih-lebih lagi lah bahawa syarat beriman itu ialah untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Adanya hari akhirat itu syarat beriman. Baik. Tuan-tuan dan saudara rahmat Allah sekalian, Allah sambung lagi was-sama'i dzatil hubuk. Dan langit yang banyak jalan-jalannya, ya. Al-hubuk ini perbincangan dalam tafsir agak panjang, tuan-tuan. Maksudnya di langit sana rupanya ada jalan-jalan manusia tak tahu. Yang kata manusia ke bulan itu jadi persoalan sampai sekarang, bulan baru tu mana? Betul ke pergi ke atau tidak, banyak orang persoalkan. Katanya hoax dan seumpama, biarlah. Yang penting yang tuan-tuan nak beritahunya, di atas langit sana, lepas daripada bulan itu jutaan lagi jalan-jalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala buat yang kita tak dapat nak tahu pun. Bagi Ustaz pun rasalah sepanjang umur dunia ni manusia tidak akan tahu gamaknya sebab terlampau jauh dan terlampau tinggi. Baik. Innakum la fi qaulin mukhtalif. Kalau keadaan langit begitu hebat maka kamu tak tahu, tuan-tuan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini. Lebih-lebih lagi lah manusia ini perlukan satu orang yang membawa pengetahuan dan kebenaran. Siapa dia? Rasul. Datangnya Rasul, bawa apa dia? Bawa Al-Quran, bawa hadisnya, yang mana itulah kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan manusia. Innakum la fi qaulin mukhtalif. Mereka ini dalam keadaan yang benar-benar berbeza-beza pendapat. Ada orang percaya, ada orang tak percaya, dan seterusnya lah. Yu'faku anhu man ufik. Dan dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul kepada orang yang dipalingkan. Maknanya sebahagian orang yang terima maka dia dapat hidayah. Sebahagian orang tak terima maka dia akan sentiasa dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah bagi orang yang banyak berdusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun, iaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan dalam kelalaian. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Manusia ni Allah beri akal kepada dia, dan kadang-kadang dia rasa akal tu cerdik sangat. Dia tahu itu, dia tahu ini, dia ada kekuatan itu, ada kekuatan ini, ada kuasa itu, kuasa ini, dia rasa dia boleh buat semua perkara. Dia rasa dia cerdik sangat. Tapi tuan-tuan, cerdik itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baghtah la ta'tikum illa baghtah, sekali Allah putuskan dia punya nyawa dia, walaupun dalam ayat itu merujuk kepada kiamat, tapi makna kiamat kecil dan kiamat besar. Baghtah, tiba-tiba sahaja dia sakit jantung mati. Senang je bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebat kita, cerdik kita, kekuatan kita, kita ada kuasa semua sekali Allah buat baghtah itu selesai. Tak ada apa, tuan-tuan. Jadi pada hakikatnya Ustaz nak merujuk sikit. Bila manusia dalam keadaan yang penuh keliru, pening kepala dia nak mencari kebenaran, cari tanpa ada panduan, maka macam-macamlah pendapat yang keluar. Macam-macam pendapat yang keluar. Ini walaupun ceritanya secara umum untuk orang kafir lah pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, tuan-tuan, ada satu klip video yang viral. Ada satu orang makcik tua, tuan-tuan. Makcik tua ni umur 61. Dia sebut lah tu. Ustaz dengar klip video tu. Kalau tuan-tuan buka Facebook tu, tuan-tuan boleh type makcik Quranis. Makcik Quranis. Apa dia makcik Quranis ini? Dia gelarkan dia ialah orang berpegang kepada Quran tapi tak pakai tudung. Lalu dinamakan dia saya Quranis, kata.
Saya ni berpegang kepada Quran. Jadi dia oleh kerana umur 60 dah, dia bercakap tu agak lembut, macam orang tua kan, menasihat dah. Masuk dalam jiwa kita dah. Cara dia lembut apa semua tu. Lalu ada lah di kalangan netizen yang tanya, kata makcik kenapa tak pakai tudung? Dah. Jadi dia ni bercakap macam-macam, beberapa kali pengalaman dengan umur yang sudah tua apa semua tu, pengalaman dia macam-macam. Dia pun katalah, sebenarnya saya tak pakai tudung ni kerana Islam ni ada pelbagai versi. Islam ada pelbagai versi. Malaysia ada, kemudian Indonesia ada beza dah, dia kata. Pakistan pun ada, Saudi ada, beza lah ya. Itu pandangan dia. Baik. Dan dalam Quran pun makcik dia kata pegang kepada Quran, Quranis. Dalam Quran tidak disebut pun suruh tutup rambut. Itu yang poin yang saya nak cerita lah. Oh, dia terputar dan terbelit dengan diri dia sendiri lah. Benda tu sebenarnya selesai dengan mengaji, belajar, merujuk, itu insya-Allah jumpa dah. Tapi bila tidak buat begitu, hanya faham-faham sendiri, Quran ini akan menjadi masalah kepada orang yang cuba faham-faham sendiri. Baik. Dia kata tidak ada sebut tutup rambut dalam Quran. Oh gitu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, ya, kalau adalah kalangan saudara mara, orang kerja bersama kita, kawan-kawan yang kata dia pegang Quran, okey, tanyakan dia, ni soalan kena tanya dia lah. Apa dia? Sembahyang ke tidak? Kamu sembahyang ke tidak? Tentu dia akan jawab, oh sembahyang lah, Islam kan. Okey, kalau kamu sembahyang, cuba tunjukkan dalam Quran cara sembahyang. Tanya soalan tu tuan. Tunjukkan dalam Quran cara sembahyang. Confirm tuan-tuan, mati hidup balik tak jumpa, tak ada dalam Quran tu. Yang ada dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu, yang ada ialah rukuk sujud. Oh itu je sembahyang dalam Quran ni. Dah apa takbiratul ihram, tak ada iftitah, tak ada baca Fatihah, tak ada. Yang ajar cara sembahyang dalam Quran tidak ada. Jadi nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang macam mana itu kena rujuk kepada satu orang yang diiktiraf oleh Quran. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul. Itu cara sembahyang tu, tengok orang ni. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa Rasulullah bawa kamu ikut, yang dia tegah kamu tinggal. Wa man hakum anhu fantahu, wa man yatqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap hawa nafsu, dia cakap semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini kena ikut. Jadi maknanya tidak ada cara sembahyang dalam Quran. Yang ada ialah wajib sembahyang tu ada dalam Quran, tetapi tuan-tuan kena tengok kepada satu orang, cara sembahyang dia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawab soalan tadi lah. Kalaulah Quran tidak sebut, tidak ada wasya'ru auratun, rambut itu aurat bagi wanita, tak ada sebut dalam Quran gitu. Kalau itulah nak dipakainya gitu, maka tuan-tuan, arak pun tak haram. Arak tak ada kata wal khamru haramun, dan arak itu haram, tak ada. Yang ada innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, amalan syaitan, jauhilah. Jauhinilah yang Rasulullah, sahabat, ulama-ulama usul fiqh memahami ini adalah haram. Jadi difaham daripada situ. Nazalul. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, minta 3-4 minit je. Jadi apabila dalam Quran tidak sebut arak itu haram dengan bahasanya arak itu haram, al-khamru haram, tidak bermakna benda itu tidak ada. Sebab ini difaham oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuh tadi difaham oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, difaham oleh para sahabat, tabi'in dan seluruh ulama-ulama, khusus ulama usul fiqh yang bincang secara detail perkara ini, maka mereka bersetuju arak itu haram dengan fajtanibuh, jauhilah. Bukan dia kata jauh je, bukan haram pun. Dah, tidak kata begitu. Mereka setuju. Itulah ayatnya yang menunjukkan haram. Dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam masalah tudung, ada ke tidak dalam Quran suruh tutup rambut? Jawapannya ada 2 ayat. Nombor 1 ialah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri kamu, anak-anak perempuan kamu juga, suruh muslimat, wanita-wanita mukminat, suruh yudnina 'alaihinna min jalabibihin, pakai jilbab. Jilbab ni tuan-tuan, orang Arab dia tutup daripada sini. Dia bukan daripada sini letak kain sebar gini, dak, atas ni sampai ke bawah. Itu jilbab. Jadi secara automatik tak sebutlah rambut tu, sebut pakaian. Boleh faham tak? Jadi Allah sebut apa? Pakaian. Ada dah. Cuma tak saya nak mesti sebut rambut tu juga. Lah, sekarang awak kena ikut Quran ke Quran kena ikut awak? Lah, kau pening kepala begitu. Kita lah kena ikut Quran ni. Allah kata begitu, sudah ada tafsiran ulama-ulama yang muktabar, sudah ada. 1. Nombor 2 akhirnya, iaitu tentang walyadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah dia pakai tudung tu dilabuhkan melebihi paras dada. Jadi wanita-wanita, isteri-isteri kita, kemudian anak-anak kita tuan-tuan, ajarkan mereka pakai tudung melebihi daripada paras dada. Itu dipandu oleh Quran. Quran suruh gitu. Ada. Tinggal lagi dia tak belajar, dia nak supaya Allah sebut rambut juga.
Susah gitu lah. Dia suruh Quran tu ikut dia, bukan dia ikut Al-Quran. Boleh tuan eh? Jadi golongan-golongan ini hari ke hari makin banyak. Jadi mudah-mudahan kita yang datang mendengar, kita yang membaca, kita yang meneliti ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri panduan dengan Al-Quran dan kita selamat insya-Allah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ya jelah. Okey, terima kasih. Kalau yang sabar daripada masa haji itu ialah macam mana cara kita nak mendekati mereka. Yalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, antara orang Islam dan orang kafir, perbezaan yang sangat besar ialah masalah akidah. Nah, masalah akidah. Cuma tuan-tuan, dalam keadaan kita berdakwah kepada orang bukan Islam, mendekati mereka ini, suruh ambil, Rasulullah SAW suruh ambil perkara-perkara yang dekat dulu kita dengan dia. Contohnya, innallaha rabbi wa rabbukum, Tuhan aku Allah dan Tuhan kamu juga. Ambil dekat-dekat dulu, sebab dia percaya kepada Allah. Cuma masalah dia percaya Tuhan lain, dia ada syirik Allah, itu cerita lain lah. Nak beritahunya bahawa asal kita ni daripada Adam, yang manusia yang satu. Kemudian asalnya pada Tuhan yang satu, maka perdekatkan ini dulu dan ini dibolehkan selagi mana tidak membawa kepada perkara syirik. Tetapi kalaulah sampai ke tahap yang membawa kepada perkara syirik, saya bagi contohlah sebagai isu yang besar yang tuan-tuan nak baru ni, isu membersihkan kuil. Tuan-tuan perasan kan? Banjir bersihkan kuil baru ni. Islam benarkan semua tuan-tuan nak bersihkan apa, nak tolong apa, nak bantu apa, anak sekolah boleh bantu, orang bukan Islam bersihkan rumah dia, boleh kita tak ada masalah. Tetapi masalah membersih kuil ialah perkara yang berkaitan dengan mentuhankan selain daripada Allah, dan itu syirik, tidak dibolehkan. Maknanya bila sampai bab itu, lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, saya agama saya. Dan ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Boleh rujuklah. Boleh tuan Jadi maknanya kita boleh betul ansur setakat mana untuk tujuan dakwah tadi, selagi mana tidak membawa kepada masalah syirik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan bersama. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Fardutu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.